Kita sebenarnya cuba ingin mendapatkan perbualan terus bersama Dr. Dalila Ruslan yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian perkembangan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya doktor telah pun berada di talian, kita akan cuba mendapatkan pandangan beliau melalui persidangan video dalam talian. Kita akan baik, sedang cuba mendapatkan doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor, pastinya dengan keadaan sekarang yang mana pihak frontliner, mereka yang bertugas dalam bidang kesihatan melalui satu situasi yang sangat menggusarkan dengan peningkatan kes juga yang dilaporkan dan juga peningkatan kematian yang dicatatkan. Bagaimana doktor melihat peranan rakyat Malaysia dalam bagaimana mereka boleh membantu untuk menangani situasi ini? Okey, terima kasih Cik Zaliha. Okey, pertama sekali saya rasa perlulah kita memberi penekanan kepada penjarakan sosial ini kerana apa yang sedang berlaku sekarang di Malaysia ini sebenarnya kalau kita lihat Perintah Kawalan Pergerakan ini semua adalah bertujuan untuk mencapai penjarakan sosial ini, iaitu social distancing. Jadi bila bercakap tentang social distancing, kita boleh faham bahawa ada dua perkara yang penting, iaitu pertama adalah peranan masyarakat dan kedua adalah dalam membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia kerana ini adalah berbalik kepada tujuan asal kita, iaitu untuk flatten the curve kan. Bila kita cakap tentang flatten the curve ni maksudnya kita nak hentikan ataupun terus hentikan ataupun perlahankan penularan COVID-19 ini. Jadi saya rasa social distancing ini pertamanya kita kena faham bahawa dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan ini secara striknya ataupun secara ketatnya perlu dipatuhi kerana apabila kita semua mematuhi social distancing ini, maka kita akan break the chain lah ataupun memberhentikan penularan tu, transmission daripada seseorang yang mempunyai simptom ataupun positif itu kepada orang lain yang tidak positif itu. Dan kedua adalah bila berkata tentang social distancing juga, dia melibatkan juga tentang isolasi bagi pesakit yang memang sudah confirm positif dan juga kuarantin bagi mereka yang ada kontak rapat kepada kes-kes yang positif. Jadi kita kena tengok ketiga aspek ini bagi mendapatkan satu apa kita panggil outcome ataupun dalam 14 hari ini kita ingin dapatkan penurunan lah kes, walaupun kita tahu sekarang kita nampak kes semakin meningkat, tetapi dengan tujuan untuk memperlahankan kesan pandemik ini. Doktor, dalam situasi sekarang, kalau seseorang itu batuk atau sesama atau demam sekalipun, ia mencetuskan suatu panik yang tidak biasa dirasai sebelum ini. Jadi bagi mereka yang ada temperature, berasa demam ataupun sakit tekak ataupun batuk, apa yang membezakan mereka ini perlu pergi untuk pemeriksaan ataupun mengambil ubat seperti amalan biasa? Okey, saya rasa itu satu soalan yang penting kerana sekarang ni semua orang pun merasakan takut ataupun khawatir kalau jika itu adalah COVID-19 ya. Jadi dalam hal ini apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti yang kita tahu ya, semalam di suratan akhbar KPK kita 21 Mac, antara perkara yang telah diketengahkan adalah bagi mereka yang mempunyai simptom bolehlah simptom maksudnya gejala pernafasan seperti batuk, sesama, demam dan khawatir ya, mungkin dia tak ada kontak dengan pesakit yang confirm ataupun telah disahkan positif, tetapi dia khawatir. Jadi mereka bolehlah
melalui channel ataupun online dahulu. Satu online, kita telah pun mempunyai satu doctoronCall.com.my yang ini boleh disemak di website ataupun website moh.gov.my, di mana di situ anda boleh bermula pukul 9, anda boleh hubungi melalui talian ni untuk tanyakan sama adakah simptom saya ini ada kena-mengena dengan COVID-19 ataupun boleh rehat sahaja di rumah, kerana sekarang ni pun memang semua orang diperintahkan untuk berehat di rumah kan. Dan kedua, apa yang boleh dilakukan juga adalah untuk hubungi klinik kesihatan yang berdekatan ataupun pejabat kesihatan daerah, kerana apabila menghubungi mereka ini kita boleh kenal pasti ataupun verify sama ada seseorang tersebut ada risiko tak untuk mengalami ataupun kena COVID-19 ni. Jadi ini mengelakkan daripada orang ramai terus ke klinik kesihatan ataupun fasiliti kesihatan, sebab sekarang ni kalau boleh kita nak secara ketatnya apply penjarakan sosial ini. Jadi kalau tak perlu, jadi buat apa kita risikokan diri kita untuk keluar. Jadi kita gunakan apa sahaja medium yang ada ini untuk kita kena pasti dahulu sama ada perlu ataupun tidak. Doktor, mengikut kelazimannya, kita barangkali perlu menukar rutin pemeriksaan, sebab biasanya dulu kalau doktor sering menyarankan jangan tengok dekat internet, jangan buat self-diagnose, tapi kalau dulu kita disarankan dengan sekeras-kerasnya jumpa doktor. Tapi sekarang ini berlainan sedikit approach ataupun pendekatan yang diambil. Dan bagaimana pula kerisauan barangkali seorang pesakit yang tak nak tunggu lama bila dah teruk baru jumpa doktor. Bagaimana doktor boleh memperbetulkan dari segi pemahaman ini, doktor? Okey, sebab tadi soalan permulaan tadi, kalau mempunyai simptom yang ringan ataupun khawatir kalau ada kena-mengena dengan COVID-19, tapi perlu dijelaskan di sini, seandainya merasakan bahawa diri itu tidak stabil ataupun memerlukan attention ataupun medical attention dengan segera, maka yang itu perlulah disegerakan. Macam contohnya sukar bernafas ataupun simptom-simptom yang dirasakan boleh menggugat diri, maka yang itu boleh kita ke klinik ataupun ke hospital. Tetapi saya maksudkan di sini lebih kepada mereka yang stabil, mungkin ada batuk sikit-sikit, sesama sikit-sikit. Jadi disebabkan oleh penularan COVID-19 ini yang begitu senang sekali menular, dan banyak perkara tentang virus ini yang masih lagi sedang dikaji. Jadi kebanyakan saranan kita ini adalah mengikut guideline ataupun saranan-saranan yang telah ditetapkan oleh WHO, World Health Organization, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri memperhalusi saranan-saranan ini. Jadi apa yang kita sarankan, mungkin portal, internet dan sebagainya, kerana adanya keperluan untuk mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan dan juga fasiliti kesihatan disebabkan oleh nature virus ini yang sangat senang merebak. Tetapi dalam hal ini, walaupun saya berkata demikian, sekiranya anda memang tahu bahawa anda ada sejarah kontak rapat dengan seseorang yang mungkin terlibat dengan program tabligh ataupun mempunyai sejarah pulang daripada luar negara, China, Korea, tempat-tempat yang telah dikenal pasti mempunyai wabak ini, maka bila ke klinik kesihatan dan ke hospital, saya rasa sangat penting untuk menyatakannya di sini dengan jelas, kerana sekarang ni kita sudah lihat kesannya sudah ada beberapa staf-staf kesihatan kita di frontliners yang sudah pun disahkan positif COVID-19 ini kerana mereka melakukan kontak ataupun ada kontak dengan pesakit dengan kes-kes yang mana mereka merupakan terlibat dalam kluster tabligh. Okey, jadi di sini itulah yang perlu kita perhalusi. Tapi kalau tak faham ataupun tak pasti, sentiasa boleh menghubungi hotline di Kementerian Kesihatan Malaysia
seperti yang kita kata doktoronco.com.my, dan juga di portal moh.gov.my juga jelas terdapat nombor telefon klinik kesihatan dan pejabat kesihatan daerah. Jadi boleh hubungi dulu. Tetapi kalau dalam keadaan yang tenat ataupun kecemasan, yang itu tak perlulah hubungi. Maksudnya common sense lah di sini untuk terus ke hospital dan maklumkan tentang sejarah yang dengan jelas. Baik doktor, soalan terakhir untuk pagi ini, barangkali mereka yang terlibat dalam perhimpunan baru-baru ini di Sri Petaling dan masih enggan tampil untuk memberikan maklumat ataupun membantu untuk menangani situasi ini, apa yang boleh doktor sarankan kepada mereka dan mengapa pengakuan ataupun penglibatan mereka lebih proaktif ini sangat penting? Baiklah, saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya mereka yang ada kaitan dengan perhimpunan atau terlibat dalam perhimpunan tabligh ini. Pertama sekali, kita kena faham bahawa coronavirus ini sangat mudah menular. Maka walaupun kadang-kadang tidak ada simptom, tetapi mereka masih lagi boleh kena COVID-19 ini. So itu satu. Jadi kedua, dalam hal ini seperti yang kita katakan, untuk kita perlahankan atau berhentikan pandemik coronavirus ini, kita sangat perlu untuk memperkasakan testing. Maksudnya untuk cari sampai dapat siapa yang ada kena-mengena, untuk test setiap daripada mereka, dan juga merawat. Dan yang paling penting, bila kita jumpa mereka ini, yang pentingnya sebenarnya kita nak pastikan mereka ini diisolasikan jika ada simptom, dan jika tiada simptom tetap perlu dikuarantinkan. Jadi tujuannya kita nak menjejaki mereka ini sebenarnya kita nak beri nasihat, kita nak mereka akur dan duduk di rumah. Maksudnya yang ini strictly tidak boleh keluar daripada rumah. Macam yang lain-lain tu mungkin boleh pergi kedai, beli makanan dan sebagainya. Tapi mereka yang ada kontak ini perlu untuk akur 14 hari. Dan saya minta bersabarlah 14 hari saja, kerana inilah setakat ini kajian yang telah dilakukan. InsyaAllah boleh baik dalam 14 hari ini. Jika boleh bertahan dalam 14 hari ini, maka dia tidak lagi boleh menjangkiti orang lain. Jadi duduk 14 hari itu sahaja. Jadi itu satu. Dan sekarang ini kita juga dapati bahawa telah dimaklumkan bahawa kita juga sekarang menjejaki bukan warga negara, bagi memastikan kita boleh menghindarkan ataupun membendung penularan COVID-19 ini. Jadi itu satu. Dan kemudian bagi semua yang ada di rumah untuk terus amalkan social distancing, iaitu 1 meter daripada orang lain jika ada gejala, kemudian mengamalkan basuh tangan dengan sabun, kerana dengan sabun saja pun sudah cukup boleh membunuh virus ini, tak perlu hand sanitizer yang ada alkohol. Tapi kalau nak gunakan hand sanitizer yang ada alkohol, perlulah 60-70% kandungan alkohol. Tapi sabun pun sudah cukup sebenarnya. Jadi walaupun kita memakai mask, tapi kita perlu iringi dengan amalan membasuh tangan yang kerap menggunakan sabun. Dan etika batuk yang betul juga. Jadi itulah pesanan saya. Dan sekarang ni gunakanlah masa ni sebenarnya untuk duduk di rumah lah, bagi mereka yang tidak perlu untuk keluar di rumah, seperti frontliners kita di hospital dan klinik kesihatan dan sebagainya. Gunakan masa ini untuk bersama keluarga dan membuat banyak lagi aktiviti yang boleh dilakukan. InsyaAllah kita akan sampai juga satu tahap yang mana kita akan boleh membendung pandemik coronavirus ini. Baik, terima kasih doktor atas penjelasan yang telah pun diberikan, dan pastinya terima kasih juga kepada semua para petugas perubatan dan juga keselamatan kita yang bertugas tak kira waktu untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia.